صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 40. Muka surat 40, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia dengki akan seterunya yang dengki ia seorang akan dia akan seterunya, dan tiada memberi mudarat ia dengki akan dia akan seteru yang dengki ia akan dia. Maka kerana bahawasanya nikmat seteru, tiada hilang ia nikmat dengan dengki itu, bahkan digandakan akan kebajikan bagi seteru, kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, kepada seteru yang dengki ia akan dia. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya yang dengki ia seorang akan dia, dan tiada memberi mudarat ia dengki akan dia akan seteru yang dengki ia akan dia. Yang mana terdahulu untuk menghilangkan penyakit hati, yakni penyakit dengki, hendaklah dicampurkan dengan ilmu serta dengan amal. Nak menghilangkan penyakit hati, yakni dengki, dengan ilmu dan juga dengan amal. Mana dengan ilmu? Dengan ilmu ni bahawasanya mengetahui dengan yakin akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan diri sendiri. Diri orang yang dengki tidak memberi mudarat akan orang yang didengkikannya. Bahkan orang yang didengkikannya itu dapat manfaat. Jadi dengki ini dia memudaratkan diri sendiri, memudaratkan pada agama, dan memudaratkan pada dunia orang yang dengki itu sendiri. Tidak memberi mudarat akan orang yang didengkinya, bahkan orang yang didengkinya boleh dapat manfaat. Macam mana kata dengki ini memberi mudarat akan orang yang dengki, hasid orang yang dengki, kerana dengki itu membatalkan pahala kebajikan. Mudaratnya membatalkan pahala kebajikan. Dengki ini dosa besar, haram, ijma' ulama, dan dosa besar.
yang mana larangan dengki ni jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan dengki setengah kamu akan setengah kamu. Ini larangan jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim hak di baris atas sekali tu. La tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis Bukhari Muslim. Jangan dengki. Ini larangan agama yang jelas. Maka dengki ni haram ijma' ulama. Lagi dosa besar. Dengki ni dosa besar. Itu mudarat agama bagi diri kita. Kemudian bukan setakat dengki ni dosa besar, dengki ni membatalkan akan pahala kebajikan yang ada di kita, yang akan jadi bekalan kita di hari akhirat. Jadi sifat kecelaan dengki ni bukan setakat haram, bahkan membatalkan pahala kebajikan. Jadi kalau haram semata-mata, pahala kebajikannya tidak terbatal, sampai masa mizan timbang di neraca amalan, maknanya hak belah dosa contohnya dengki, hak belah pahala kebajikan kekal ada, bolehlah timbang ketika tu. Ada ni timbang berat sebelah kebaikan syurga. Tapi sekarang ni dengki bukan hanya dosa besar, dengki membatalkan pahala kebajikan kita. Siapa taing timbang kau tak ada lah, congek aja pandai sebelah kiri, sebelah kejahatan, sebab membatalkan pahala kebajikan. Pahala kebajikan yang ada pada kita ni adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebajikan kita tu diterima oleh Allah, dicatatkan pahala, mana mari dah tu. Terkadang rupa kebajikan tapi pahalanya tidak dicatatkan sebab tidak melengkapkan syarat-syarat dia. Apabila kebajikan yang kita lakukan ni ada pahala, mana kebajikan yang kita lakukan ni cukup syarat. Akidahnya comel, beribadahnya sempurna hukum zahir pekah, kemudian dalam beribadah hati pula ikhlas, maka ibadah kita diterima oleh Allah. Malaikat pun catat kebajikan. Hak tu sebesar-besar nikmat tu. Tiba-tiba kita hasad dengki, terbatal pahala kebajikan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, pahala kebajikan pula terbatal. Hadis yang terdahulunya, in al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulunal hatab. Dengki itu membinasakan akan pahala kebajikan, bandingannya seperti memakan oleh api akan kayu api. Ini mudarat ke atas diri orang yang dengki itu sendiri. Mudarat agama dan juga mudarat dunia. Ini mudarat agama. Haram, dosa besar, kemudian membatalkan pahala kebajikan. Kemudian bukan kata dengki itu dosa besar, bahkan menyebabkan akan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka. Dengki itu perkara dalam pada agama, pastilah Allah murka. Sekarang nak cerita Allah murka dari sudut mana pula? Sekarang ni apabila sebut kata dengki itu haram ijma' ulama dan juga dosa besar,
pastilah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula ditambah pula dengki yang haram dosa besar tu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kerana dengki tu sendiri, orang yang dengki tu orang yang tidak setuju, orang yang tidak puas hati, orang yang tidak redha dengan qada Allah pula situnya. Orang dengki ni adalah orang yang tidak puas hati, tidak setuju, tidak terima akan qada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dapat nikmat, kemudian dia cita di hati supaya nikmat tu Tuhan tarik balik. Seseorang tu dapat ni kebahagiaan bagai-bagai, cita di hati supaya Allah Ta'ala turun bala bencana. Walhal seseorang yang didengki, yang dapat nikmat, yang terlepas daripada balak bencana, itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Hak nikmat yang kita cita di hati supaya Allah Ta'ala tarik itu, nikmat tu mari mana? Nikmat tu qada Allah. Jadi orang yang cita di hati supaya nikmat tu ditarik balik, maknanya dia tidak redha, tidak terima akan qada Allah yang Allah mengqadakan nikmat bagi seseorang, qada azali Allah Subhanahu wa taala. Itu bawa pada kemurkaan Allah. Dan bawa pada kemurkaan Allah. Sebab apa? Sebab anak Adam yang bahagia adalah anak Adam yang redha dengan qada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Setengah daripada kebahagiaan anak Adam adalah redha anak Adam tu dengan barang yang diqadakan oleh Allah, terima. Inilah setengah dia kebahagiaan. Dia terima, dia redha. Apa yang Tuhan qadakan atas diri dia, dia redha, dia terima. Walaupun banyak kekurangan yang Tuhan qadakan ke atas diri sendiri, redha, terima. Kemudian Allah Ta'ala qadakan pula di pada masa yang sama orang yang lain dapat bagai-bagai nikmat, dia redha, dia terima. Inilah kebahagiaan seorang anak Adam. Kebahagiaan zahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirah. Tak bahagia, terima. Hak kita usahalah sebagaimana hak perintah syariah. Tapi Allah Ta'ala qadakan bagi kita ni sekadar-sekadar, alhamdulillah. Sebaliknya saudara kita tu Tuhan qadakan bagai-bagai nikmat, qada yang mani-mani. Sebab qada Allah ni kan qada yang baik, qada yang jahat, qada yang manis, qada yang pahit. Itu qada Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Nabi kata qada Allah baik, qada Allah jahat, qada Allah manis pun qada Allah, pahit pun qada Allah. Allah qadakan pahit bagi kita, kita redha, kita akan bertuah dunia dan akhirah. Allah qadakan hak mani-mani kepada orang lain, kepada saudara kita, kita redha, dunia akhirah kita bahagia. Dunia akhirah kita bahagia. Sebaliknya Nabi SAW menyatakan bahawa dan setengah daripada kecelakaan bagi anak Adam adalah marahnya, tidak redaknya, tidak setujunya, tidak puas hatinya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni dia dapat nikmat yang sedikit, tak puas hati. Orang lain dapat nikmat yang banyak, tak puas hati. Maka cita di hati supaya orang lain hak dapat nikmat, hak mani-mani, hak banyak tu, cita di hati supaya Allah tarik balik. Mana apa tu? Tidak redha, tidak terima dengan qada Allah. Inilah
menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak reda dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Terdahulunya kerana murka ia orang yang dengki akan qada Allah. Murka mana? Kenapa ni? Orang yang dengki tadi tidak reda, tidak terima, tidak puas hati dengan qada Allah, qada yang manis, qada dengan nikmat kepada orang lain. Maka ni kemurkaan Allah kepada seseorang yang dengki, dan inilah kecelakaan bagi seorang anak Adam. Kemudian dia bakhil pula dengan nikmat Allah yang telah kurniakan kepada seseorang, yang mana nikmat Allah ni Allah Ta'ala perluaskan daripada pembendaharaan milik Allah. Allah perluaskan kepada siapa? Kepada hamba Allah. Tiba-tiba kita jadi kikir sayang pula. Kenapa Allah beri banyak ke dia? Hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Hamba dia. Sudahlah. Kenapa kita nak bakhil pula? Kenapa kita nak sayang pula? Akan nikmat yang diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudarat pada agama. Kemudian mudarat pada dunia kepada orang yang dengki ni. Orang yang dengki ni sentiasa berada di dalam duka cita yang berpanjangan. Kerana apa? Kerana orang yang didengkinya tiada sunyi daripada nikmat, bahkan nikmatnya terkadang bertambah-tambah. Orang yang dengki ni dia pun duka cita yang berpanjangan, dak puas hati yang berpanjangan. Orang yang didengki bertambah nikmat, orang yang mendengki itu pula bertambah duka cita. Orang yang didengki itu nikmat bertambah. Dia yang dengki ni pula bertambah duka cita. Itu dipanggil mudarat dunia. Tidak akan dapat ketenangan. Macam ni hidup orang yang sentiasa dak puas hati. Dapat ketenangan hidup. Hak tu dak puas hati, hak ni dak puas hati, tengok orang tu dapat senang dak puas hati. Bilalah Tuhan nak tarik nikmat, bilalah Tuhan nak turun balak. Ini panggil apa? Mudarat atas orang yang dengki hak dunia. Pandai ni. Hak dosa satu hal tu hak mudarat agama. Hak ni hak mudarat dunia. Macam saya sebut sebelum ni lah contoh riak. Mudarat agama. Tapi dunia dapat pujian. Kita menunjuk-nunjuk kebaikan, orang angkat kita. Cerita kebaikan, orang puji kita. Puas hati tu kan. Atas dunia nafsu kita puas hati tak? Puas hatilah. Orang angkat kita, orang puji kita, orang sanjung kita. Sebab apa? Sebab kita menunjuk-nunjuk kebaikan. Kita cerita kebaikan, orang pun puji. Hak bab agama tu memanglah mudarat. Bab dunia pandai ni. Dunia dapat keuntungan. Tapi kalau hasad, dunia pun mudarat. Bukan agama, bukan akhirah sahaja yang mudarat. Ni ilmu nak ada sokmo di kita, nak beringat pada diri kita. Kalau mari di hati rasa tak puas hati dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, kena ingat kau ni lah. Dengki, dosa besar. Pahala kebajikan kita terbatal. Tuhan murka. Kenapa? Kenapa kita nak capur tangan kerjaan qada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa tak puas hati? Itu kerjaan Allah, qada Allah pada azali. Ni ilmu ni kena ada semua ni. Pandai ni. Kemudian cerita bab sifat kecelaan ni kena faham lah. Sifat kecelaan yang sudah duduk di hati kita. Kalau setakat mari lintasan, tengok orang berjaya, mari lintasan di hati. Hak lintasan tu syarak tidak ambil salah. Apa-apa lintasan berkaitan dengan sifat kecelaan, syarak tak ambil salah.
Sebab lintasan ni dipanggil perkara yang ittirariyah dipanggil. Perkara yang ittirariyah ni perkara yang satu, kalau kita mengaji dalam bab-bab akidah kan, satu dia panggil perkara yang ikhtiyariyah, satu dia panggil perkara yang ittirariyah. Ikhtiyariyah ni pilihan kita. Kita jadikan sifat-sifat kecelaan sifat hati kita. Ni barulah diambil ni, barulah diambil hukum, barulah berdosa sifat-sifat kecelaan tadi. Tapi kalau hanya setakat lintasan khawatir, itu dipanggil ittirariyah, bukan di bawah kuasa kita tu. Maka syarat tak ambil salah. Tengok orang senang, telitah di hati bila Tuhan nak tarik. Tengok orang kurang-kurang, telitah di hati. Orang ni orang hina, baik aku daripada dia. Lintasan takabur di hati. Pandai ni, lintasan. Tengok orang-orang hak da'i tu lah, orang-orang hak Tuhan uji dia dengan bagai-bagai kesusahan, kedudukan yang rendah, orang-orang biasa tu. Kita rasa kita lebih, kita tengok dia baik aku daripada dia. Contohnya lintasan tu, itu khawatir dia panggil. Itu perkara yang ittirariyah. Itu syarat tak ambil salah. Tapi lintasan tu bukan lintasan saja tu. Lintasan tu sentiasa akan datang supaya kita ambil dia sebagai sifat hati kita. Kena jagalah di situ. Pada lintasan syarat tak ambil salah. Ada dalam satu ceramah tu dibuat ginilah contohnya. Kita tengok orang-orang kat tepi jalan tu. Tepi jalan kan macam-macam, kan ada orang yang gila ke, orang-orang hak tu lah. Orang-orang macam kita panggil kok mayat hidup. Mana kehidupan dia gitu dah, duk main barang dadah gitu je. Kerjaan dia tu kerjaan pelik-pelik dah, mungkin nak cari duit ni, nak beli dadah. Dia kata bila kita tengok seseorang yang seumpama tu, orang gila ke, orang yang kita hidup macam tak berguna dah ke, mari lintasan di hati kita, baik aku daripada dia. Dia kata ni mana ni dosa besar dah, dia kata dah. Itu ittirariyah. Pada ni ittirariyah tu benda yang luar kuasa kita. Maknanya mak bila tengok orang seumpama tu, mari lintasan di hati kita, tolaklah. Tengok orang gila tak ada taklif, dia tak ada hukum, dia tak ada catatan amalan. Orang gila tak taklif ni, mereka kalau digila tu kemudian maka catatan hak sebelum tu akan dibicarakan. Tapi kita tak tahulah dia macam mana. Kemungkinan dia gila daripada sebelum balik, maka dia ahli syurga. Faham tak? Tertolak kau tu lah. Tengok orang hidup yang tak macam seperti tak berguna ni, main dadah ni, yelah zahir dia begitulah. Lepas tu kita macam mana? Ujian dia seumpama tu, ujian kita macam mana pula? Tolak kau tu, cuma nak cerita. Janganlah pula hanya semata-mata tengok orang-orang yang seumpama tu, timbul lintasan di hati kita, baik aku daripada dia. Maka orang ni berdosa besar dah. Lintasan khawatir ittirariyah. Itu bukan perkara yang ikhtiyariyah, syarat tak ambil salah. Pada ni dah tengok orang seumpama tu, kita tak tahu lagi khatimah dia macam mana. Jangan main juga kadang-kadang bahagian masing-masing. Orang seumpama tu, siapa masa doktor beritahu hayat hidup kamu ni adalah mening je. Dia tahu dia nak mati bila. Dah tahu nak mati bila, doktor beritahu ke dia tu. Ada orang tiba-tiba berubah dia last minute. Dah doktor kata nak mati dah ni, berubah dia last minute. Tahta masyiatillah, bahkan hendak Allah macam mana dia. Kita ni angan-angan panjang, lambat lagi nak mati. Macam mana kita? Kalau doktor kata kamu hanya hidup setakat sebulan, apa yang kita nak buat dalam sebulan? Nak pergi joli? Kita nak buat amal sebulan ni, nak mati. Contoh, orang kadang sakit semua ada, dia berubah kemudian. Tu semua bahagian masing-masing kita tak tahu.
Hak kita nak panjang angan-angan. Duk ralik semua ni. Nak tentu kita tu lebih baik daripada seseorang. Kita meniti titiang sirak lepas. Tu baik sungguhlah. Meniti titiang sirak kita lepas. Pasti. Kita tak tahu. Pada ni. Jadi kita tengok orang-orang seumpama tu mari lintasan. Tolak tapi syarat tak ambil salah lintasan. Ada ni. Tu kena faham balik pula situ. Seolah-olah mari lintasan saja berdosa dah. Derhaka kepada Allah. Jangan gitu. Jangan melampau dalam bab hukum agama. Tapi nak macam cerita tadilah, lintasan-lintasan yang datang tu bukan datang saja-saja. Dia nak suruh kita ambil dia sebagai sifat hati kita. Akhirnya mari lintasan, kita pun sambut molek, kita pun bela dia molek, jadi sifat hati kita. Tu payah dah lah nak berubat. Kena mujahadah lah pula kemudian. Sama juga dengan sifat dengki. Terkadang tengok orang dapat kesenangan, mari lintasan. Mari lintasan. Tu syarat tak ambil salah. Kemudian bila mari lintasan, kita ingat ni ilmu ni kena ada ni. Dengki mudarat agama kita. Kita dengki pada seseorang, mudarat dunia kita. Kemudian orang yang didengki tidak ada mudarat, bukan orang yang didengki dapat pula manfaat. Jalan mana pula orang yang didengki itu dapat manfaat? Dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat pula, ia akan seterunya. Yang dengki ia seorang dia akan seteru. Jadi yang didengki itu dikatakan sebagai seteru. Yang terdahulu ni berseteru salah satu daripada punca menyebabkan jadi dengki. Dan semua kitab mengatakan seteru itulah punca utama dengki. Seteru tu mari daripada ghadab. Bicara kita sifat kecelaan yang terdahulu, ghadab. Sifat kecelaan yang pertama ghadab. Daripada ghadab marah jadi seteru, seteru jadi hasad. Baru tu semua kitab ghadab, hikdun, hasadun diletak satu tajuk, satu bab. Ghadab pemarah, hikdun dendam, simpan marah ke dalam hati. Kemudian hasadun. Jadi tiga ni berkait. Apabila marah, simpan marah dalam hati, dendam, akan jadi berseteru, akan bawa kepada hasad. Jadi di antara sebab-sebab hasad dalam kitab Penawar Bagi Hati ni datangkan tiga. Sebab utama adalah berseteru. Sebab tu disebut di sini akan seteru, yang dengki ia akan dia. Memberi manfaat ia dengki, akan seteru, yang dengki ia akan dia. Dan tiada memberi mudarat ia dengki, akan dia, akan seteru. Maka kerana bahawasanya nikmat seteru ni tiada hilang ia nikmat dengan dengki itu. Mana apa? Seteru tak kena mudarat pun. Sebab hak cita di hati supaya Allah Ta'ala ni hilangkan nikmat. Tak hilang pun nikmat. Maka orang yang didengki itu tak ada kena mudarat apa-apa. Apabila orang yang didengki itu tak ada mudarat apa-apa, dengan semata-mata dengki, dia pun hati sebagai raja, dia pun arah lah anggota lain pula buat khianah. Ni barulah. Ni lagi berat. Tadi cerita dengki semata-mata, mudarat agama, mudarat dunia. Tiba-tiba orang yang didengki tak jejah. Bila orang didengki tak jejah ni lah, dia lagi tak puas hati. Tak puas hati tu dia pun khianat. Mulalah cari tu bomo. Contoh ni lah contoh. Contoh khianat, dia pun cari tu bomo ganda-ganda mudarat agama kepada orang yang dengki.
Siapa tahap ni lah. Orang yang didengki tu timbullah mudarat. Sebab semata-mata dengki, nikmat yang ada pada orang yang didengki tidak hilang. Nikmat yang dia bertambah. Bila nikmat dia bertambah, orang yang dengki ni pula hati dia duka cita berpanjangan. Mudarat dunia. Jadi macam nak sopoh hati. Dia pisah lah. Kan hati ni umpama raja, anggota luar ni umpama rakyat. Bila hati dia cerita berpanjangan, sebab nikmat bukan kata tak hilang, bahkan nikmat Tuhan kat beri banyak pula ke dia. Makna apa ni? Dengki semata-mata tidak memudaratkan pada orang yang didengki. Bahkan orang yang didengki ni dapat pula nikmat menyebabkan orang dengki jadi duka cita berpanjangan, maka tak berhenti setakat tu. Tak berhenti setakat semata-mata dengki. Pergi pula kepada khianah. Cari tutup bomoh. Cari tutup bomoh ni pula, nak cari tutup bomoh hok sanggup khianah orang, hok sanggup wak naya ke orang ni, biasanya tu bomoh hok bukan Islam. Ni sungguh ni hok Islam pun ada juga pesen jahat tu. Tapi biasa tu bomoh mana ni? Tu bomoh tu tok ca dia cari. Tok ca dia cari. Tahu tak tok ca? Tok ca dia cari. Siapa tok ca tu pun dak tergamuk bunyi hok dia nak suruh jadi tu berat sangat. Tok ca apa-apa boleh kata benda. Dosa mu tanggung aku dak tanggung dosa. Tok ca pun tak mau tanggung dosa. Nak suruh ditanggung dosa. Tok ca pun tak mau tanggung dosa. Berat sangat dia nak jadi. Sebab apa? Sebab dengki semata-mata nikmat tak hilang. Kawan tu dapat nikmat bertambah-tambah, dia pula jadi duka cita, tak puas hati. Nak puas hati ni dia sanggup pergi cari tok ca. Ini orang cerita orang semayang bang ni, orang Islam. Pergi laratlah pula kepada membabitkan hijau yang boleh bawa pada kesyirikan pula. Cerita hasad dengki ni cerita dosa-dosa besar. Ni dosa furung agama. Dosa furung agama, cabang agama. Naik pergi ke khianah, cari tok ca seumpama tu, hak tu boleh bawa pada kesyirikan. Hak tu pergi pada dosa usuluddin, tapak agama pula. Hasad ni dosa furumuddin. Kau ni. Ni kita cerita ni semata-mata hasad. Tu kejahatan orang yang hasad tu. Min syarri hasidin iza hasad. Minta berlindung daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Apa kejahatan dia? Hasad semata-mata tak ada kenapa kita. Tapi kejahatan orang yang hasad, kejahatan tu. Hak tu kira dah. Dia kira biarlah dia kata. Jangan awak kerja gitu tu, kerja syirik tu neraka. Neraka pun neraka lah. Janji puas hati. Lepas tak ada benda. Sebab tu dosa ni akhirnya akan menarik pada kesyirikan. Akan menarik pada kesyirikan. Tak ada ni. Ini cerita semata-mata hasad dengki. Mudarat pada diri, pada agama, pada dunia. Tidak mudarat kepada orang dengki. Ni tak jadi ni. Sebab tidak mudarat kepada orang yang didengki. Nikmat tak hilang. Dengan dengki itu bahkan digandakan akan kebajikannya. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, kepada seteru yang dia dengki. Boleh pahala pula. Sekarang orang yang didengki, nikmat tidak hilang. Bahkan terkadang nikmat Tuhan tambah. Kemudian orang yang didengki ni pula tambah kebajikan pula. Kebajikan agama. Allah Ta'ala memindahkan pahala kebajikan
Orang yang dengki itu kepada orang yang seteru yang ia dengki akan dia, sebagaimana yang diriwayatkan pada satu hadis. Ini ilmu. Jalan untuk kita perubati penyakit hati, penyakit hasad. Pendeknya, mana apa? Ringkasannya, kesimpulannya. Pendeknya, ringkasannya, kesimpulannya. Orang yang dengki itu buat bandingan seperti mereka yang melempar seteru dengan batu. Seolah-olah gitu. Dia melempar seteru dengan batu. Maka tiada kena seterunya. Dan kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia batu akan dia akan matanya. Bandingan gitulah. Buat bandingan. Orang yang dengki ni seperti yang melempar seteru dengan batu. Maka tiada kena seterunya. Orang dengki ni cita di hati supaya nikmat orang lain ni Tuhan hilangkan. Nikmat tak hilang, bukan nikmat bertambah. Dan kembali batu itu kepada matanya. Tiba-tiba dia yang dengki ni binasa agama, mudarat agama dan juga mudarat dunia. Maka membutakan ia batu akan dia akan matanya. Ini perumpamaan. Mana dengki kepada seseorang. Seseorang yang dia cita hilang nikmat, tak hilang. Tapi nikmat dia yang hilang. Apa nikmat dia hilang? Tadilah nikmat yang besarnya pahala kebajikan. Itu nikmat yang paling besar, pahala kebajikan. Hilang nikmat dia. Kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tak redha dengan qada Allah. Kemudian duka cita hati dia diri sendiri. Orang yang dia lantar batu tu tak kena pun, nikmat tak hilang. Tenang je dia. Bagai-bagai nikmat yang Tuhan kurnia pula kepada dia. Bukan setakat nikmat. Hak orang dengki kepada dia tu tak hilang. Dia boleh pahala pula. Mana pahala kebajikan orang yang dengki akan dia tu dipindahkan kepada dia yang didengkikannya. Tu ilmu. Cukup dah setara tu. Cukup dah setara tu. Tapi kalau dok tu molek, tadilah dia akan jadi lajak. Gi pula kepada maksiat zahir, khianah akan orang. Kalau kita biasalah jumpa dengan orang-orang yang diuji dengan pengkhianatan hak tak nampak ni, bagai-bagai. Pada ni sihir bagai-bagai. Gilah jumpa doktor mana pun, doktor suruh balik je. Tak ada. Jumpa doktor mana-mana pun, tak ada penyakit. Kawan tu menderita sampai ke mati. Macam mana perasaan orang yang dengki? Puas hati, mati dah dianya. Ada benda tu, ada. Bunyi kata kawan tu menderita sakit, hak doktor tak boleh nak cari sakit apa tu, dia pun gembira. Ni orang tak ada agama. Orang yang tak ada agama. Dia tengok orang tu menderita tu, dia gembira. Kan kata macam mana? Mati, gembira dianya. Padam muka. Ada benda? Ada. Itu berbuca daripada perbuatan khianat. Mari daripada mana? Tak ada kerana lain, melainkan dengki. Tak ada kerana lain. Hot jenis khianat bagai-bagai tu kenapa? Dengki semata-mata. Dengki semata-mata. Tidak ada kerana sifat kecelaan yang lain. Semata-mata kerana dengki.
Mati seseorang, dia khianah, mati. Sebagaimana hak sihir yang kena pada Nabi SAW tu, ada kesan ketika Nabi sakit nak wafat. Hak kesan daripada sihir perempuan Yahudi. Mana perkara ni perkara yang ada. Sihir ni perkara yang ada. Faham ni? Tapi orang yang beramal dengan amalan sihir ni, orang Islam, adakah Islam dia terbatal ataupun tidak? Khilaf ulama tu. Kemudian kerjaan dia mengkhianati orang tu pula. Tu kata terkadang yang mengkhianati tu dia cari orang kafir. Canggut cari orang kafir. Boleh masuk tempat, kalau tempat tak car tu boleh masuk. Imam macam mana gamuk-gamuk? Macam mana imam masuk tempat yang seumpama tu? Sanggup. Sebab apa? Tak puas hati. Duka cita yang berpanjangan. Sebab apa? Sebab nikmat orang yang didengki itu bertambah. Ni balik kepada ilmu molek. Apa nikmat atas dunia sekalipun sementara. Nikmat atas dunia sementara. Siapa yang boleh nikmat banyak mana pun sementara. Lama mana sangat. Nikmat yang ada kepada hak diri kita pun sementara. Nikmat yang ada pada orang lain sementara. Cuma nikmat yang sementara ni, kita syukur ataupun tidak. Itu je. Nikmat yang ada pada orang lain itu ujian kepada dia. Yang kita tak puas hati tu kenapa? Sebab dia dapat bagai-bagai nikmat sementara pun kepada dianya. Ada ni. Hak nak ghibtahnya, hak nak cemburunya, Allah banyak sungulah amal dia. Balasan dia banyaknya lah. Sedekah jariah dia banyak. Ni ribtah, nak buat macam dia sama. Sebab apa? Sebab tengok dia tu. Mana dia punya infak dia besar, berpanjangan tu. Hak tu lah panggil ribtah kita baca minggu lepas tu. Tu munasabah. Kita nak macam dia tu. Sebab tu hak nikmat yang berkekalan. Nikmat yang berkekalan. Hak syurga, hak balasan akhirah tu. Hak tu barulah cerita di hati nak dapat macam nikmat dia. Nikmat apa? Nikmat tu akhirat kaki dia tu. Kan ni. Hak tu lah patut kita nak cemburu pun, nak ribetah pun, nak bersaing pun. Bersaing tu lah. Tak puas hati benda sementara kita sama, dia sama. Nikmat yang ada ujian daripada Allah. Kesemuanya akan diperhitungkan di hari akhirat. Dapatnya daripada jalan mana, kemudian guna kok jalan mana. Satu-satu akan dihisap, dibicara di padang mahsyar. So kiralah hak nikmat hak ada di orang tu, nikmat hak ada di kita tu, kita sudah mensyukuri ataupun tidak. Tetapi hak mari-mari sifat-sifat pelik-pelik ni, hak ni hati dunia semata-mata. Hati tidak ada pandang akhirah. Kalau hati pandang akhirah tadi, tak cemburu kita kerana amalan dia banyak. Tak puas hati. Kita pun nak buat amal macam dia sama. Hak tu sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita nak berlomba-lomba untuk bekalan akhirah, hak kekal abadi, hak sebenar-benar. Tapi kalau dunia di hati sepenuhnya, tu jadi macam-macam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, Nabi kata. Kasih akan dunia menjadi punca segala kesalahan. Puncanya mari daripada kasih akan dunia. Itu hak ilmu. Adapun obat yang bangsa amal, maka iaitu bahu mengetahui akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki, maka menyalai akan dia itu
perbuatan kita lah pula. Orang dengki ni macam mana percakapan? Percakapan orang dengki ni kasar. Maka dia pun lawan, dia cakap baik. Kalau kata orang dengki ni perbuatan dia macam mana? Perbuatan dia nak jatuh, buat sebaliknya. Buat perbuatan nak naik dia. Ini amal untuk mengubati, menghilangkan penyakit hati, penyakit dengki, penyakit hasad dengan amal ilmu dan juga amal untuk menghilangkan penyakit dengki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.